Assalamualaikum yang dihormati Doktor. Nama saya Irwan bin Muhammad Ali. Nombor metrik saya 250002. Pada hari ini saya akan membentangkan subjek GMGF 2014 iaitu Ekonomi dan Pembangunan. Dan tajuk yang telah diberikan kepada saya ialah mengenai ciri-ciri negara membangun. Dan untuk makluman yang dihormati Doktor, dalam penugasan ini terdapat 13 ciri-ciri negara membangun yang telah saya temui. Pertama, mengenai pengenalan. Untuk makluman, negara sedang membangun ialah negara yang mempunyai tahap keselesaan material yang lebih rendah. Selain itu, negara membangun dianggap miskin kerana majoriti rakyatnya adalah miskin dan jurang pendapatan di antara kaya dan miskin terlalu besar. Manakala kemiskinanlah yang merupakan penghalang utama kepada pembangunan negara membangun. Dan negara yang terdapat kadar penduduk miskin yang tinggi sering ketinggalan dalam pembangunan ekonomi kerana mereka tidak mampu bersaing pada skala global. Dan ciri-ciri yang kedua adalah mengenai pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita ialah purata pendapatan tahunan penduduk sesebuah negara. Pembahagian keluar negara kasar KNK mengikut jumlah penduduk menghasilkan pendapatan per kapita. Semakin tinggi KNK negara dan semakin kecil penduduknya, semakin tinggi pendapatan per kapitanya. Negara maju, pertumbuhan ekonomi secara amnya sangat pesat. Hasilnya, pendapatan per kapita penduduk juga sangat tinggi. Dan sebaliknya, di negara membangun, pendapatan per kapita penduduk adalah rendah. Yang ketiga adalah pertumbuhan penduduk yang tinggi. Umum kita mengetahui negara membangun terdapatnya kadar pertumbuhan yang masih sangat tinggi. Di samping itu, kadar kelahiran juga meningkat dan akibatnya populasi bertambah. Purata kadar pertumbuhan penduduk di negara membangun adalah melebihi 2% setahun. Dan berbeza dengan keadaan di negara maju, di mana kadar purata pertumbuhan penduduk adalah kurang daripada 1% setahun. Dan ciri-ciri negara membangun yang keempat ialah didominasi barang-barang premier. Kebanyakan negara membangun bergantung kepada sektor utama sebagai sumber pendapatan utama mereka. Sektor premier ialah proses yang dilakukan mengenai alam sumber asli yang terdapat di negara tersebut. Seperti negara membangun mempunyai mata pencarian dengan cara memanfaatkan hasil alam seperti menjadi petani, nelayan, penternak dan lain-lain lagi. Negara membangun masih kurang pengetahuan tentang kejayaan baru dalam dunia teknologi dan seumpamanya. Ekonomi membangun pada dasarnya adalah pertanian. Namun disebabkan perubahan zaman, pelbagai sumber ekonomi yang telah mereka ceburi untuk meningkatkan pendapatan negara. Sebagai contoh, kalau kita lihat negara kita Malaysia, sumber-sumber utama kita adalah seperti minyak kelapa sawit, gas di Petronas dan sumber-sumber alam yang terdapat di Malaysia ini yang telah banyak dimanfaatkan untuk membangunkan negara.
Dan ciri-ciri negara membangun yang kelima adalah mengenai taraf kesihatan yang rendah. Merupakan faktor utama yang menentukan kecekapan atau produktiviti rakyat. Kebanyakan negara membangun, mereka yang kekurangan zat makanan dan kekurangan zat sering mengalami penyakit. Di samping itu, terdapat juga di negara membangun kesihatannya yang lebih rendah. Rakyat negara membangun menunjukkan jangka hayat yang lebih rendah. Walaupun keadaan kesihatan di negara membangun telah bertambah baik dalam beberapa dekad pembangunan yang lalu, namun masih terdapat perbezaan penting antara negara membangun dan negara maju dari segi taraf kesihatannya. Sebagai contoh, kalau kita lihat di negara-negara Asia, taraf kesihatan di Singapura dan berbanding di Indonesia memang jauh perbezaan. Walaupun negara Indonesia itu mempunyai negara yang besar dan sumber alam hasil pendapatan ekonomi, namun masih lagi jauh ketinggalan berbanding Singapura, yang di mana Singapura lebih jauh ke depan dia punya taraf kesihatan. Begitu juga sebaliknya di Malaysia, kita mempunyai sumber taraf kesihatan yang baik, namun masih lagi ketinggalan dari segi kesihatan, taraf kesihatan kita dengan Singapura. Dan yang ciri-ciri yang keenam adalah mengenai ekonomi. Kebanyakan negara membangun sangat memerlukan infrastruktur, industri dan rangsangan ekonomi. Negara membangun banyak perniagaan bergantung kepada pelaburan asing, seperti syarikat-syarikat barat. Kebanyakannya menggunakan buruh di negara-negara membangun untuk menghasilkan pendapatan negara mereka. Negara barat memanfaatkan apa yang terdapat di dalam negara-negara membangun dengan mengamalkan neokolonialisme. Di sini merujuk kepada sistem di mana negara maju mengeksploitasi negara kurang maju. Dan yang ketujuh adalah mengenai kadar pengangguran tinggi. Salah satu faktor yang menyumbang kepada taraf hidup penduduk yang rendah di negara membangun ialah penggunaan tenaga kerja yang ada tidak cekap. Bermaksud di sini tenaga kerja di negara membangun banyak, namun cara penggunaan tenaga kerja itu tidak digunakan semanfaat yang boleh. Sebagai contohnya, gaji yang diberikan di negara membangun tidak setimpal dengan kemahiran yang ada kepada penduduk. Jadi kebanyakan rakyat yang mahir dari segi yang mempunyai pengetahuan, mempunyai taraf kerja yang baik, mereka akan berhijrah kepada negara-negara maju untuk mendapatkan hasil gaji yang lebih lumayan berbanding negara mereka sendiri. Selain itu, tenaga kerja juga yang ada masih mempunyai banyak kerja, tetapi ia tidak selalu sepadan dengan tahap kepakaran dan menyebabkan hasil yang tidak optimum. Di negara membangun, kebanyakannya mereka melakukan pekerjaan berat seperti pekerja binaan, pekerja industrian, pekerja pertanian, pekerja ladang dan sebagainya. Untuk menyerap tenaga kerja yang menganggur, kerajaan sering menghadapi halangan, yaitu kekurangan dana atau tahap pelaburan minimum. Dan yang ke-8, kebanyakannya negara-negara membangun ini bergantung terhadap negara maju. Negara-negara membangun bergantung kepada perdagangan asing, dalam erti kata bahawa sifat ekspor dan import mereka ke produk domestik jauh lebih tinggi daripada negara-negara maju. Manakala tahap penyertaan negara membangun dalam perdagangan asing tidak dapat diukur secara langsung.
Purata bahagian perdagangan sebenar untuk negara-negara membangun akan jauh lebih rendah daripada negara-negara maju. Manakala pembangunan sistem pengangkutan dan organisasi perdagangan yang tidak mencukupi dan kemunduran teknologi pengeluaran adalah beberapa faktor yang akan menjadikan ekspor dan import yang mustahil di negara membangun. Dan yang kesembilan ialah mengenai keperluan untuk pembangunan. Pertumbuhan ekonomi amat diperlukan di negara kurang maju atau kurang membangun untuk meningkatkan keadaan hidup rakyatnya. Hari ini dunia terbagi kepada dua bahagian, di mana orang miskin dan kaya. Yang kaya akan bertambah kaya. Menyebabkan sedemikian boleh menyebabkan kestabilan ekonomi dan politik dunia tidak stabil. Perbezaan relatif antara negara kaya dan miskin akan menyebabkan negara miskin kebanyakannya menjadi gagal untuk membangun dengan baiknya. Dan akan memburukkan lagi keadaan dunia yang semakin berkembang pesat. Apabila jurang antara negara kaya dan miskin meningkat, pasti akan wujud ketegangan global yang tidak diingini berlaku. Manakala negara-negara membangun menjadi semakin terdesak untuk mengambil bahagian dalam kekayaan dan akibatnya permintaan mereka terhadap negara-negara kaya akan berkembang dalam jumlah yang pesat. Dan yang ke-10, kebanyakannya ciri-ciri negara membangun ini kemudahan teknologinya keterbelakang. Di negara-negara membangun, teknik pengeluaran tidak cekap dari segi pelbagai aktiviti perindustrian. Terutamanya kekurangan penyelidikan dan pembangunan R&D. Sistem komunikasi yang lemah antara institusi penyelidikan dan industri sering terjadi di negara-negara membangun. Manakala tenaga kerja dan kekurangan modal adalah beberapa sebab yang jelas untuk penggunaan teknik yang sebaliknya menjadi keterbelakang. Dan kebanyakan negara membangun tidak mempunyai institusi besar yang berkesan untuk menemui teknologi yang sesuai. Dan ciri-ciri membangun yang seterusnya adalah mengenai taraf pendidikan yang rendah. Taraf pendidikan yang rendah di sini boleh diarti buta huruf, ditarifkan secara sempit sebagai ketidakupayaan untuk membaca, menulis dan mengira. Di beberapa negara membangun di seluruh dunia, buta huruf masih menjadi masalah utama. Sebagai contoh, India. Sebuah negara membangun mempunyai 1/4 daripada penduduk yang buta huruf. Menurut satu kajian daripada Planet Read, sebuah organisasi India, terdapat 400 juta orang India tinggal di kawasan luar bandar pada tahun 2011 dan tidak dapat membaca teks harian dengan mudah. Dan menurut Planet Read, bagi meningkatkan celik umur, mereka telah melakukan dengan meningkatkan celik umur melalui media televisyen dengan menayangkan serikata dalam bahasa yang sama ke dalam video muzik. Dengan cara tersebut, kebanyakannya rakyat India yang buta huruf demi sedikit demi sedikit boleh mulai membaca hasil melalui menonton televisyen. Dan yang ke-12 adalah tahap pembentukan modal yang rendah. Modal fizikal dan insan yang tidak mencukupi adalah ciri yang menentukan bagi semua ekonomi yang belum maju, sehingga kadang-kadang dirujuk sebagai negara kekurangan modal. Tahap pembentukan modal yang rendah di negara membangun adalah disebabkan kedua-dua kelemahan dorongan untuk melabur dan kecenderungan dan keupayaan untuk menyimpan yang rendah. Manakala kadar simpanan di negara membangun adalah rendah, terutamanya
kerana tahap pendapatan negara yang rendah. Manakala tahap pendapatan per kapita yang rendah menghadkan saiz permintaan pasaranah dan keluaran pembuatan yang melemahkan dorongan untuk melabur. Dan ciri-ciri yang terakhir adalah mengenai tadbir urus yang lemah. Banyak negara membangun ada negara demokrasi yang tidak bebas atau cacat. Berikutan dekolonisasi dan kemerdekaan golongan elit kerap melaksanakan kawalan oligarki ke atas kerajaan. Kemunculan demokrasi yang sihat sering dialang oleh pelbagai aktiviti rasuah dan nepotisme yang berleluasa. Ketidakamanan politik dan rasuah politik adalah isu yang meluas di sesebuah negara membangun. Negara membangun biasanya menggunakan langkah khas untuk pertumbuhan yang berbeza di dalam wilayah mereka. Bagi mengakhiri pembincangan saya pada hari ini, sebagai kesimpulannya, bagi pembasmian kemiskinan, keupayaan golongan miskin perlulah dipertingkatkan supaya dapat mereka dapat memenuhi keperluan asas minimum mereka, termasuk mendapat makanan, kesihatan, pakaian dan tempat tinggal yang mencukupi. Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi ini adalah perlu tetapi tidak mencukupi. Oleh itu, untuk menghapuskan kemiskinan, langkah-langkah anti kemiskinan secara langsung seperti penjanaan peluang pekerjaan yang mencukupi diperlukan supaya rakyat dapat menikmati kebebasan dan kehidupan berfungsi yang lebih bernilai. Sekian setakat ini saja pembincangan saya pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.